Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, aku nak minta maaf kat korang sebab aku dah lama tak buat video. Yang mana tunggu video aku tu, terima kasih sebab setia menunggu video aku. Tapi aku tak post, aku minta maaf sangat-sangat. Aku ada sebab-sebab tertentu kenapa aku tak post video. Sebabnya salah satunya ialah sebab aku memang tak berkesempatan untuk merakam video. Dan kali ni aku nak share dengan korang. Dan benda ni adalah disebabkan beberapa minggu lepas terjadi satu peristiwa yang tak berapa best kat aku. So aku terdetik nak bercerita kat korang kisah yang tertumpu pada benda-benda macam ni je lah. Dan kisah ni sebenarnya bukanlah terlalu menyeramkan, tapi aku sekadar nak share kat korang lah pengalaman aku selain daripada aku nampak makhluk-makhluk halus ni. Salah satu yang aku rasa macam aku sendiri pun macam sampai sekarang pun aku macam teringat-ingat je benda tu. So aku nak share dengan korang. Tapi sebelum aku cerita pengalaman yang baru terjadi ni, aku nak cerita dulu pengalaman lepas. Okay, berkenaan dengan pengalaman lepas memang banyak. Ada yang aku dah lupa dah, ada yang aku masih ingat lagi. Tapi aku nak cerita semua memang terlalu banyak. So aku cerita macam okay, di video ni nanti bila-bila aku rasa macam free, aku rasa macam rajin nak cerita kat korang, aku cerita lagi. So kali ni aku nak cerita kat korang satu pengalaman. Okay, yang ni lebih kurang salah satu cerita yang aku dengan kawan aku pun memang susah nak lupakan. So aku share dengan korang. Dulu aku pernah pergi bercuti dengan kawan aku dekat satu chalet ni, betul-betul tepi pantai. Okay, benda ni sebenarnya waktu kita orang plan tu nak pergi tu, kita orang bukanlah orang kata memang excited nak pergi. Dia pergi tu sebab ada sebab-sebab tertentu. Lepas tu alang-alang kita orang pun stay lah kat situ. Dan chalet ni lebih kurang boleh tahan murah jugalah harga dia. So masa tu memang mampu sangat lah kan, sebab kita orang tonton. Jadi masa tu 5 orang. Okay, aku dengan kawan-kawan aku semua gegel lah. Kita orang pergi check in kat tempat tu. Sebelum nak check in masuk dekat dalam satu chalet ni, korang tahu kan chalet kan satu sebiji ni. Pergi kat satu lobby. Okay, lobby ni member aku pun settle lah, ambil kunci dan sebagainya. Begitu kita orang sampai kat tempat chalet yang kita orang nak duduk ni, kawan aku ni pun buka. Tapi sebelum dia nak buka pintu tu, kita orang masing-masing dah berbincang dalam kereta. Aku cakap chalet ni selalunya tempat-tempat yang macam yelah jarang lah orang nak duduk. So kita kena hati-hati. Aku cakap tu nanti masuk je doa masing-masing. Jangan main masuk je nak kita semua perempuan. Aku cakap macam tu lah. So ada juga kawan aku cakap itulah aku pun ni. So kawan-kawan aku ni alhamdulillah jenis yang macam berhati-hati juga dan masih lagi macam boleh dengar kata macam tu kan. So masa kita orang nak check in tu, kawan aku ni pun buka lah pintu. Jadi kita orang dah baca doa apa semua, beri salam, masuk sahaja dekat dalam chalet tu, kita orang disapa dengan angin yang sangat-sangat kuat. Dan angin dia tu datang macam memang terasa sampaikan tudung boleh terbang tau. So kawan aku ni macam macam tu kan. So kita orang pun sampai je masuk dia tu tepi kiri kanan dinding. Lepas tu terus dia punya ruang lah. Okay, chalet dia ni ada macam, dia tak ada dapur tapi dia ada lah sinki, and then tempat you all nak buat apa tea apa semua, coffee kan, ada dekat bahagian tepi tu. Lepas tu ruang tamu, lepas tu dia ada macam satu sudut untuk macam konon-kononnya bilik macam tu. Dia ada 2 katil queen tau. So bila kita orang semua dah masuk, dah tutup pintu depan utama tu, letak beg dekat lantai, tiba-tiba air dekat dalam toilet terbuka. Sinki lah, air sinki tu terbuka memang sangat laju. Air dia bunyi kuat sangat. Pshh, macam tu kan. So masa tu letak je, baru je letak beg kan, aku ni dengan kawan-kawan aku dah berpandangan dah. Takkan macam nak cakap benda-benda tak best lah. Lepas tu aku cakap pergi dah tutup, aku cakap kawan aku. So kawan aku salah seorang ni pergi intai-intai, betul ajak teman, okey lah dia pergi tutup. Lepas tu dia cakap lah, pelik lah sebab kan bahagian pilih dia tu ketat nak tutup buka, macam mana tiba-tiba tadi boleh terbuka air dia tu. So salah seorang daripada kawan aku ni, dia macam nak positif, dia cakap mungkin sebab kita baru check in, so owner buka air macam tu lah. Okay, aku pun cakap macam ada juga logik dia kan. Jadi kita orang pun abaikan. Lepas kita orang dah duduk rehat, masa-masa tu tak ada apa-apa lagi tau. Masing-masing mandi, yang mana nak mandi apa semua, kita orang tunggu sampai lepas isyak, barulah kita orang plan nak pergi makan. Jadi masa tu duduk kat ruang tamu. Okay, aku ingat lagi TV dia TV klasik sikit tau. Dia bukan TV yang biasa yang macam zaman dulu yang kotak macam tu kan. Dia lagi lama, di mana tepi dia tempat bata dia tu ada penutup tu, tahu tak, yang macam nampak lama lah, old school lah.
Tapi still boleh tengok ada siaran. Kebetulan cerita P. Ramlee dimainkan tau. So aku ingat cerita tu, cerita Enam Jahanam. Kita orang pun duduk lah, sebab memang tak ada apa-apa aktiviti. So kita orang memang duduk kat ruang tamu tu masing-masing tengok cerita tu. Sebab sementara nak tunggu isyak, kita orang nak keluar kan. Jadi tengah tengok kusyuk macam tu, aku pun bangun nak pergi dekat bahagian nak buat air tu, nak tengok lah dia bagi 3 in 1 apa. So masa aku nak pergi kat situ, tiba-tiba aku terdengar macam ada orang main muzik tau. Tak silap aku, bunyi dia macam orang main biola macam tu kan. Lepas tu aku pun pandang kawan aku tengok kawan aku ni kusyuk dia tengok TV kan. Okay, tak apalah, aku pun buat tak tahu. Aku pun kira lah 3 in 1 apa dia bagi kan. Lepas tu duduk balik kat situ. Tengah duduk balik kat situ, adalah beberapa bunyi, disapa dengan beberapa bunyi. So bagi aku macam mungkin itu perkara normal. Sebab yelah kat Chalet tu pun dah lama orang tak ada check in. Jadi aku anggap macam okay, gangguan tu aku je yang dengar. Aku tak tahulah. Lepas kita orang dah settle je isyak apa semua, kita orang get ready untuk keluar makan. Jadi masa kita orang dah nak get ready keluar makan tu, last member aku ni dia kunci pintu. Dia kunci pintu yang memang jenis macam tu bukan jenis touch ke apa. So masa dia last tu, dia macam muka dah lain tau. Kita orang dah ke depan dah pergi kat kereta. So muka dia dah lain gitu macam kenapa pula dia ni kan. Okay, dah masuk tu, kawan aku tegur dia. Kawan aku ni pun cakap, ni jangan cakap kau tertinggal barang Aku rimas betul kau tertinggal barang. Lebih kurang macam tu lah kawan aku cakap. Aku ingat tak ingat dah, tapi dia bebel lah. Lepas tu member ni diam. Lepas je kereta dah gerak dalam 3-4 chalet ke depan macam tu, member aku cakap macam ni, tadi kan masa aku kunci pintu tu, aku dengar macam ada orang menangis tau. Sayuk je suara dia. Lepas tu kita orang terus terdiam. Kita tak dengar pun. Salah seorang daripada kawan aku 5 orang ni yang kunci pintu tu, lepas ada seorang lagi ni, dia tak jauh dengan jarak yang kunci pintu. So dia pada kat situ. So dia kata aku tak dengar apa bunyi tu. Jadi member aku ni muka dah lain. Dan aku pun rasa macam mungkin benda tu dia je yang dengar kan. So kita tak boleh lah nak kata dia tipu ke apa. Dan muka dia pun memang lain. Nampak sangat dia menerima sesuatu yang dia tak boleh terima. Jadi bila dia luar, orang kata tipu lah. Macam tak best lah kan. Takkan kita nak downkan dia sedangkan dia memang dengar. So aku anggap macam mungkin dia je dengar. Pasal aku cakap, mungkin itu suara-suara orang chalet sebelah ke apa. Mana ada chalet sebelah, mana ada orang dia cakap tu. Memandangkan dia ni terlalu macam mengharapkan orang setuju dengan dia, itu adalah bunyi gangguan. Aku pun cakap macam ni, biasalah chalet lama. Aku macam tak nak nampak sangat yang aku tak sokong dia. Dan aku tak nak nampak sangat yang aku macam membelahi dia. Sebab aku kan ramai dengan kawan-kawan lain. Jadi lepas aku cakap macam tu, dia kata yelah kan gangguan, hopefully tak ada apa-apa lah kan. Aku risau betul. Dia nak macam cerita lah. Pasal memang lain cakap tak ada apa-apa lah. Yelah sebab walaupun dia cerita macam tu, walaupun benda tu simple, kalau orang tak biasa lalui benda tu, dia akan rasa benda tu sangat seram tau. Bila dia nak teruskan cerita, kita orang terfikir pula kejap lagi kita orang akan balik ke chalet tu dan kita akan tidur dekat situ. So nak ataupun tidak, seram ataupun tidak, sabar dulu kan. Kena settle kan dulu lah, check up baru boleh nak seram ke apa kan. So orang tak nak dengar sangat. Jadi kita orang bertukar topik. Okay, sampai kat kedai makan tu, masa dah duduk pasal nak order, dah settle lah order kot. Dah settle lah order masa tu, makanan je tak sampai lagi. Tiba-tiba ada macam rasa macam angin tau. Angin yang sama macam kita orang first masuk chalet tu. Yang kena tu, okay, kita kan 5 orang duduk kat table tu, 2 orang berhadapan, and ada seorang duduk kat tepi tu. So yang bahagian aku ni, aku dengan sebelah aku ni, dengan yang duduk tepi tu je yang terasa angin seram sejuk tu tau. 2 orang lagi ni tak terasa. So aku macam, sejuknya sesuatunya, aku cakap tu kan. So member aku ni cakap, dia rasa lain macam lah, sama macam kita masuk chalet tadi. Jadi 2 orang ni kata, tak adalah, mana datang sejuknya, panas lagi adalah, dia cakap tu kan. So kalau aku macam fikir logik kan, kalau kata angin tu adalah angin yang memang dekat sekitar ataupun seluruh orang kat situ rasa, kenapa 2 orang kawan aku tak rasa? Jadi aku rasa macam ni mesti ada something wrong. Sebab angin tu adalah angin yang sama macam masa first kita orang masuk chalet tu. Jadi aku dah rasa macam tak sedar hati, takkan ada apa-apa pelik kan, ataupun takkan sebabkan kawan aku tegur pasal nangis tu dia jadi something wrong kan. Jadi aku pun diam je. Aku macam risau kat masa tu. Lepas dah settle makan apa semua, on the way kita orang nak balik tu, member aku ni tiba-tiba break mengejut tau. On the way nak pergi ke chalet tu, member aku break mengejut. Kita orang semua dah ke depan sebab aku duduk belakang. Kita orang ke depan macam tu, cakap, kau ni kenapa bawa kita elok-elok? Member aku cakap yang tu kan. So aku macam, dong, kau terus break macam ni, bahaya ke tak? So kau macam, kau tak nampak ke orang melintas je tu? Kau suruh aku langgar? Apa jadi nanti macam mana? Kita orang terdiam. Tu kau langgar ke tak? Lepas tu dia cakap, tak tahulah, sekejap aku hintai. Dia pun turun.
So macam dia turun tu, masa tu gelap dah tau. Macam dah pukul, nak dekat pukul 10 macam tu. Tapi jalan tu, jalan tepi pantai. So jalan tepi pantai, ada je kereta lalu dan kat pantai tu ada je orang lepak. So dia macam tak apa-apa seram lah kawasan tu. Lepas tu member aku ni turun. Dia turun, dia pergi tengok tak semua. Dia kata, sebaik aku tak langgar. Mana korang tu entah dia tu yang kat pantai lah kot. Sebab macam, kalau dia kata orang lintas semua memang logik benda tu. Sebabnya tepi tu ada orang, ada pasangan couple lepak, atau ada kereta parking, motor kan. Jadi tak ada benda-benda yang seram pun lah. Lepas tu masuk kereta, member aku masuk kereta, ke jalan lagi tu, tiba dalam nak dekat, sampai kat corner nak masuk ke chalet kita orang duduk tu, dia break lagi mengejut. Lepas tu kali ni dia kata dia nampak ular pula. Lepas tu yang member yang duduk kat depan tu dia kata, aku jangan tipu lah, aku memang perhati je kat depan tu, aku tak nampak pula. So kawan aku ni yang nampak dulu tau. Jadi aku pun tak nampak, sebab aku masa tu pun salah satunya aku main phone juga kat belakang. So macam tak berapa perasan lah kejadian tu kan. Lepas tu aku macam dah terdiam. Aku macam terfikirlah, aku macam ya Allah, Tuhanku, janganlah ada benda gangguan pelik-pelik kan. Sebab masa tu kita orang macam dalam keadaan masing-masing mengharapkan tak ada gangguan lah. Sampai saja kat chalet tu, kita orang masuk semua elok-elok nak duduk baring. Kita orang tak tengok TV sebab kita orang plan macam nak borak. Lepas tu ada beberapa tugas kita orang nak buat kat situ, duduk kat ruang tamu kan. Jadi masa tengah borak macam tu, sampai ada yang beberapa orang tengah tulis something kan. Lepas tu tiba-tiba terdengar lagi bunyi air tu, bunyi orang buka bilik air kat dalam toilet tu. Lepas tu cepat-cepat lah aku cakap, cuba pergi tengok ya. Aku dengar bunyi macam ada orang buka bilik air. Bunyi orang buka tau. Dia tak bunyi air keluar lagi, dia bunyi orang buka bilik air tu. So member aku ni pun cakap, tak nak, aku takut lah. Lepas tu salah seorang ni duduk pas-pas lah aku bangun. Aku pun bangun pergi toilet. Aku buka, air tak terbuka. Bilik air tu pun elok tutup rapat. Tapi memang aku dengar bunyi tu. Dan masalahnya aku je yang dengar, orang lain tak dengar. Masa tu aku cakap, gangguan, mungkin aku je yang dengar. Okay. Elok aku tutup je pintu toilet tu. Aku nak pergi ke ruang tamu balik. Tiba-tiba air keluar laju. Dan masalahnya aku baru tutup dan aku baru tengok, aku buka balik pintu toilet tu, air dekat dalam sinki tu dah nak macam penuh. Aku pun panggil, weh korang. So member aku datang semua, dia orang tengok, kenapa? Nampak air terbuka je tapi dalam sinki tak ada air. Aku tak tahulah sama ada macam gangguan tu datang kat aku sahaja ke. Sebab dia orang nampak air tu terbuka tapi tak penuh. Tapi memang aku nampak, bukan aku berhalusinasi tau. Memang aku nampak. So aku rasa macam, aku jadi macam risau dan ketakutan juga. Tapi aku cuba nak try tolak pintu, nak tengok aku ada benda-benda ke apa ke. Tapi aku tak ada keberanian masa tu, so aku tak buat. Dan aku yakin itu memang gangguan lah. Jadi bila dah tu macam tu, tutup pintu toilet. Lepas pada tu memang kita orang semua nak pergi toilet, semua berteman. Jadi lepas tu pergi kat member aku balik, kita orang buat kerja siap, lepak-lepak semua. Tak ada lama tu macam time nak tidur lah malam tu. Okay, kawan aku ni pasal aircon. Tapi masa tu, korang tahu tak, aircon tu 3 kali buka tutup tau. Macam tiba-tiba panas, tiba-tiba buka, tiba-tiba panas. So kita orang expect macam, mungkin aircon problem lah. Malam tu macam aku dah terlelap macam tu, tiba-tiba member aku cakap, weh tolong lah tengok ni ya. Aku takut lah, aku cuba tengok ni, sosok dengar kan kat ujung. Lepas tu aku cakap, kenapa tu kan? Lepas tu kawan aku ni cakap, tak tahulah, nantilah esok lah cerita macam tu kan. Sosok aku pun, kita apalah. Lepas tu nak tidur. Malam tu tidur, ya Allah, ya Tuhanku, sejuk gila, kau tahu tak? Masa tu aku dah rasa macam menggigil. And then aku terjaga, aku tengok selimut tak ada. Jadi aku mana kat kawan aku ni, aku macam nak marah lah. Aku dia tarik selimut lebih kan. Rupanya kawan aku semua tak ada selimut. Selimut kat lantai baik. Lepas tu aku macam pelik, asal selimut kat lantai kan. Aku pun angkat. Aku peliknya kawan aku tu semua tak sedar, dia orang tak rasa sejuk ke kan. Okey, lepas tu dah macam nak dekat pukul 3 macam tu ke, katil bergoyang weh. Kita orang 5 orang tidur katil rapat macam tu. Memang tiba-tiba katil tu bergoyang, bergerak-gerak kita orang macam tu. Aku pun terjaga, kawan aku pun terjaga. Ya kenapa ni? Masa kita orang terjaga, katil tu tak bergerak. Tapi kita orang terjaga disebabkan katil bergerak. Sebabnya bila kita orang terjaga tu, aku pandang masing-masing, siapa kau gerak katil ni? Muka mama-mama semua muka busuk kan. Lepas tu member aku cakap, dah kau tolak ni. Macam kita macam, apa salah macam kita orang macam masa tu dalam mamai, tapi sedar tak sedar lah. Macam kita disedarkan kerana katil tu goyang, tapi masing-masing macam salahkan each other. Lepas tu kita sama tidur kan. Selama tidur kali tu memang selimut tu tertarik ke bawah. Dan aku salah seorang yang sempat nampak selimut tu ditarik tau. Macam aku tak nampak jemaah apa-apa, aku tak nampak tangan ke, aku tak nampak rupa-rupa yang pelik. Selimut tu sendiri jatuh ke bawah. And then katil tu macam bergoyang tau. Kita orang terjaga. Last aku bangun, memang aku bangun semua. Lepas tu memang aku cakap, bodoh kenapa ni kawan aku ni kan. Lepas tu aku cakap, relax.
Jadi kita orang ni cuba untuk cool dulu sementara, and kita orang perhati je katil tu. Lepas tu member aku cakap aku, weh tolong cuba kau tengok ada apa-apa dalam bilik ni. Pasal weh tak nampak, aku tak nampak apa-apa pun benda pelik. Aku rasa mungkin benda tu ada, tapi mungkin benda tu benda yang aku memang tak boleh nampak. Memang bukan memang ditakdirkan aku memang tak boleh nampak lah senang cerita. Jadi kami diganggu dengan cara macam tu. So aku nak bantu, macam kalau kita orang nak baca doa untuk ya ke apa, nak attack kat mana-mana ke, tak boleh sebab kita tak tahu kan. Cuma kita orang masing-masing bacalah masing-masing punya doa kan. Okay, orang ni nak baca ayat kursi ke, yang mana ni baca surah-surah yang ingat ketikaku dan sebagainya kan. Jadi masa tu kita orang berharap lah untuk tidak ada gangguan. Tapi kita orang tak tahu itu gangguan macam mana. Sebab kita orang tak nampak apa-apa benda pelik dan tak ada muncul apa-apa. Cuma kita orang, sebab bila kita orang dalam keadaan sedar tu, katil tu okey. Dia macam tak bergerak dan selimut tu kat bawah macam tak ada apa-apa. Jadi kita orang terjaga disebabkan benda tu. Tetapi bila kita orang terjaga, kita orang tak nampak keadaan tu. Kau faham tak apa yang aku maksudkan? Jadi itulah dia peristiwa yang sangat-sangat terganggu dekat situ. So malam tu macam dah pukul nak dekat subuh macam tu lah. Tapi sebelum nak subuh tu kita orang memang ngantuk gila, and kita orang nak tidur lah, sambung balik. Lepas tu okay, dah tak ingat apa-apa, dah tak tersedar kita orang dah bangun pagi kan. Kita orang bangun pagi tu, masa tu keadaan lampu semua terbuka tau. Padahal malam tu kita orang memang tutup lampu. Aku tanya semua pun tanya-tanya, masing-masing tanya. Semua siap bersumpah bagai apa semua. Memang tak ada siapa pun yang buka lampu tau. Jadi kita orang faham macam gangguan kot, tak apalah kan. Lepas je dah settle apa semua dah solat, dah apa mandi apa semua tu kan. Kita orang macam termenung nak kemas beg lah, nak check out lah cadangnya. Okay, masa tu lah tiba-tiba kan dengar macam bunyi orang cakar dinding. Tapi dinding tu macam nak cakap dinding tu bukanlah dinding yang bunyi cakar yang sepatutnya yang kita orang dengar tu. Dia dinding, kalau bunyi dinding orang cakar macam mana bunyi dia macam ni kan. Dengar ke? Bunyi dia macam tu. Tapi pada masa tu bunyi yang kita orang dengar bunyi macam orang cakar besi, tahu tak? Bunyi cakar besi. Macam benda tu nilu tau. Macam aku nilu bunyi macam tu. Lepas tu bila dengar macam tu, aku muka macam ni lah. So member aku ni macam terpinga-pinga kan. Mungkin aku rasa masa tu aku je dengar waktu first tu, sebab masing-masing terpinga-pinga. Lepas aku dah dengar dalam 15 minit macam tu, baru yang lain pun macam efek. Weh, bunyi apa ni? Kuatnya, bunyi apa ni? Weh, jomlah check out. Okay, tak apalah, kita orang pun keluar. So member aku yang nak settlekan check out, pergi hantar kunci kat lobby. Dia tanyalah kat orang tu. Dia kata dia pasal gangguan yang kita orang lalui ni. So orang tu dia boleh cakap apa tau? Benda-benda macam tu bukan gangguan. Tu bukan masalah tempat tinggal ke apa. Takut you all yang bawa daripada tempat lain. Member aku ni pun naik angin lah kan. Aku tak tahulah apa yang dia cakap kat orang tu. Sebab dia tak cerita kat kami. Cuma dia cerita apa yang orang tu cakap lah. So dia cakap balik dan masuk dalam kereta tu kan. Dia cuba bodoh betul lah. Apa benda lah ini salah kita. Kau tahu tak dia cakap macam ni. So member aku semua macam termenung kan. Macam pelik. Apa hal macam tu kan. Entah-entah benda tu memang dia nak bagi Shelly yang berhantu macam tu kan. So kawan aku ni pun macam yang bagi kunci tu kan. Dia macam geram. Dia kata orang diam. On the way nak balik tu lah berbincang. Aku pun cakap lah kat member aku. Semalam aku dengar korang duk sosok-sosok bisik-bisik apa semua. Kenapa? So member aku ni cakap, ni seorang ni dia nampak macam ada rambut keluar daripada aircon tu tau. Macam dia nampak banyak-banyak rambut. Lepas tu dia nampak macam ada orang mengintai daripada aircon tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Sebab masa tu kan ada kejadian aircon on off apa semua So dia cakap mungkin benda tu lah kot punca. Lepas tu bincang lah. Aku cakap lah, weh korang sedar tak semalam yang sejuk gila? Asal korang tak sedar yang selimut tu jatuh macam tu kan. So diorang cakap diorang tak sedar, memang tak sedar. Jadi keadaan masa tu ada benda yang aku kena, orang lain tak kena. Ada benda yang member aku kena, aku tak kena. Dan ada benda yang memang kita orang semua kena. Kebanyakannya memang semua kena. So kejadian yang seperti itu, apa yang aku boleh cakapkan, benda tu tak menjelmakan diri dia. Atau mungkin dia ada, aku tak nampak. Tapi gangguan dia sebegitulah. Dia datang dengan pergerakan barang-barang dan bunyi-bunyi. Bagi aku kejadian yang macam tu sangat-sangat seram. Sebab apa tahu? Kita tak tahu kat mana dia. Jadi pengalaman aku tu adalah pengalaman yang agak tidak boleh dilupakan juga dalam kisah senarai hidup aku. Dan aku akan cerita korang kejadian yang baru-baru ni terjadi. Kenapa aku cerita yang ni? Sebenarnya ada lagi tau benda-benda lain. Tapi kenapa aku cerita yang ini dulu? Sebab lepas daripada kejadian yang terjadi kat aku baru-baru ni, aku check member aku. Borak-borak punya borak, aku pun ceritalah yang apa terjadi kat aku tu. Lepas tu dia pun bangkitkan kisah yang kita orang terkena tu. Dia kata, kau ingat tak masa kita pergi sekian-sekian? Masa itulah punca yang membuatkan aku nak share pengalaman yang aku tak share lagi kat korang ni. So kisah yang baru-baru ni terjadi kat aku.
terjadi kat rumah ni. Tapi aku rasa macam insyaAllah tak ada apa-apa. Aku memberanikan diri je cerita kat korang. Sebab entahlah, aku dah biasa kot. Mungkin aku dah terbiasa share kat korang. So aku rasa macam korang lah kot teman yang sudi dengar cerita-cerita aku kan. Baru-baru ni mak ayah aku pergi Terengganu sebab bapak saudara aku dah nazak. Tapi sekarang bapak saudara aku dah meninggal. Jadi aku minta jasa baik korang untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk bapak saudara aku. Okay, sambung balik So bila mak ayah aku pergi, adik-adik aku yang ada beberapa orang pergi juga, tinggallah aku seorang kat rumah. Mula-mula keadaan tak ada apa-apa pun. Dan aku sangat-sangat berani dan yakin untuk tinggal seorang kat rumah ni sebab aku tak pernah macam kena gangguan yang pelik-pelik lah. Maksudnya macam boleh handle lagi lah. Tapi kisah kali ni macam pelik sikit. Okay, mula-mula mak ayah aku pergi pagi tau, betul-betul pagi. So bila diorang dah pergi apa semua, malam hari yang diorang pergi tu, aku tengok TV. Aku tengok kat ruang tamu lah. Aku tengok TV semua. Okay, tak ada apa-apa. Lepas tu tiba-tiba kan, aku terdengar bunyi macam orang daripada bilik belakang, dia pergi ke bilik belakang tu, bilik kosong lah. Macam selalunya kalau kakak aku ada, baru kakak aku tu di situ. Tapi mostly memang kosong lah. Ada bunyi step orang berjalan pergi ke bilik mak aku tau. So daripada bilik belakang tu nak pergi ke bilik mak aku, akan tempuh dapur dulu tau. So bila pergi, dia bunyi step tu, dia pergi ke bilik mak aku. Kenapa aku cakap aku kenal dia pergi ke bilik mak aku? Sebab pergi pintu bilik mak aku tu, dia macam terdengar bunyi dia ada bunyi khusus dia tau. So aku dengar tu, aku macam ni dalam rumah kan. Aku macam fikir lah, tapi aku tak ada keberanian lah untuk intai. Sebab aku ni jenis, kalau aku tinggal rumah seorang-seorang, aku takkan buka lampu semua tau. Aku akan buka certain lampu je, atau buka mana aku berada je. Contoh aku duduk ruang tamu tu kan, ruang tamu ada bahagian 2 lampu, tapi aku buka kat bahagian yang aku tengok TV je. Yang lain semua aku tutup. Aku memang jenis macam tu. Lepas tu aku macam malah ni kalau aku intai menanya sebab aku seorang. So aku pun tutup TV, aku pun ambil pilihan untuk masuk bilik. Jadi bila aku dah tutup TV semua, aku masuk bilik, aku tutup pintu, aku duduk atas katil tu semua, aku get ready nak tidur lah. Tapi aku belum tidur. So masa aku tengah baring-baring tu, tiba-tiba kan aku terdengar bunyi orang buka Swiss tau. Ketak bunyi macam tu kan. Tapi taklah bunyi ketak, tapi bunyi Swiss lah. Lepas tu kan, aku dah macam pelik. Apa bunyi macam kuat? Macam dekat-dekat Tapi aku cakap lantaklah, aku malah nak layan. Sebab tadi aku dah kena dengan bunyi tu. So kan, tak ada lampu lah tu, tiba-tiba aku bunyi macam ada orang nak TV. Memang dengar siaran TV dimainkan. Memang dengar tau bunyi TV tu, TV kat ruang tamu. Aku terus macam, aku dengar betul-betul rapat kat dinding ni. Aku cakap, ni memang bunyi lah. Aku memang rasa takut lah kan, sebab dah lah aku seorang-seorang. Lepas tu tiba-tiba bunyi macam tu. Aku pula dah lama tak kena gangguan macam tu. Maksudnya dalam masa tahun ni, memang ujung-ujung tahun lepas pun aku macam, benda tu selalu terjadi macam aku dengan orang lain lah. Bila aku seorang tu macam jadi macam satu benda yang kita tak terima benda tu tau. So bila dengar macam tu, aku dah terdiam. Lepas tu okay, tak ada lama tu senyap. Bila dah senyap macam tu, aku dengar bunyi macam orang memasak kat dapur. Kecang, kecung, kecang. Memang dengar dalam rumah aku. Dan membuatkan aku rasa macam tak sedap duduk. Tapi aku tak keluar. Aku tetap duduk kat atas katil tu. Aku membaca lah beberapa doa apa semua kan. Lepas tu dah senyap. Bila dah senyap tu, aku rasa macam okay, alhamdulillah tak ada apa-apa kan. Sekali aku betul-betul aku terdengar macam bunyi orang step berjalan ke bilik aku. And bunyi tu dengar sebab lantai rumah aku ni, kalau orang berjalan kuat macam tapak tu kau letak, kau hempas betul-betul, memang terdengar bunyi step orang berjalan. Lepas tu betul-betul kat depan pintu aku. Lepas tu dia senyap betul-betul kat depan pintu aku. Masa tu aku tidur, aku menghadap dinding, aku tak menghadap pintu. Jadi bila aku dengar bunyi macam tu, aku dah jadi macam seram tau. Aku dah rasa, walaupun dia dekat luar daripada bilik aku dah terasa dah sedang sejuk tu. Lepas tu aku baca, aku tak ada baca doa semua. Aku tutup mata, aku memang malas nak buka, aku memang malas nak ambil tahu. Aku teruskan baca tu, aku terdengar tu tiba-tiba macam bunyi step tu tak ada bunyi pun, dia belah daripada pintu bilik aku. Tapi aku tahu dia dah pergi sebab rasa tu, bahang yang macamnya aura dia tu yang membuatkan kita terasa meremang tu kan, dah tak ada. Betul, entah macam mana aku tertidur. Tapi nak ceritakan, gangguan tu memang dia ada dalam rumah. Sedangkan selama ni kalau family aku ada ke apa, tak ada. Kat situ lah membuatkan aku fikir, no wonder lah, memang orang kata pun tinggal rumah 3 hari benda-benda tu ada, apatah lagi kan. Tapi rumah ni dia ada, tapi selama hari ni kebanyakan kat luar tau. Jadi bila aku diuji duduk seorang, mak ayah aku tak ada, aku kena benda tu,
baru aku tahu yang sebenarnya benda tu ada. Tapi bila orang ramai, dia tidak kelihatan dan dia tidak ada. Aku tak pergi tengok, tapi gangguan bunyi tu ada. So aku tahulah memang ada. Sebab tu lah kadang-kadang bila aku rakam cerita pelik-pelik terjadi. So aku faham lah benda tu kan. Makna kata walaupun kita selesa dengan keadaan rumah kita, jangan sesekali lah kita alpa. Kita kena sentiasa mengaji. Rumah ni kalau ikutkan, memang kita orang rajin je mengaji. Ni bukan riak, maksudnya ceritakan kita mengaji lah. Sebab kita yelah, kita hamba Allah, memang kena ingat dia lah kan. So mengaji je, tapi nak ceritakan tetap ada. Sebab itulah kita kena sentiasa ingat Allah. Walaupun kita ni perangai jahil macam mana pun, semayang, ngaji, kita kena buat. Jangan kita rasa macam aku tak pernah kena ganggu, so tak apa kot. Jangan ambil remeh benda-benda macam ni. Sebabnya walaupun sentiasa mengaji pun, kalau benda tu nak datang, nak menyinggah, dia tetap ada. Apa-apa pun, setiap ujian orang tu berbeza. Macam aku diuji macam ni, okey, sebab salah satunya aku memang nampak lah. Dan salah satunya pula aku biasa dengar benda-benda macam tu, so aku kena macam tu. Tapi kalau korang yang tak biasa, korang rasa macam rumah aku ni dah penuh dengan ayat kitab suci Al-Quran apa semua, mungkin takkan ada gangguan apa semua, jangan sombong. Sebab aku ada beberapa kenalan aku, dan aku tahu dia pun tengok YouTube ni. So kalau kita tahu lah, jangan kita terlalu sombong dan riak. Kita rasa macam amalan kita cukup, sebab kita selamanya takkan pernah cukup. Sebab apa tahu, sebab kita ni manusia biasa. Jadi kita kena sedar lah benda tu. So bila aku diuji dengan cara macam tu, aku faham satu benda, aku tak boleh sentiasa selesa dengan keadaan apa-apa. Kadang-kadang memang aku ada sedikit sifat, di mana bila aku macam hari ni aku mengaji, esok macam tak apalah, tak payah ngaji kan, contoh. So aku rasa macam tak ada apa kot. Tapi yang sebenarnya, bila kita makin jauh tu, yang sebenarnya gangguan tu lagi kerap terjadi. Itu yang apa aku rasa benda tu satu benda yang aku memang nak share lah. Aku pun tak sempurna, aku pun masih lagi nak perbaiki diri aku. Banyak lagi benda aku nak perbaiki. So aku share kat korang lah. Jadi walaupun kita tak tinggal rumah kita lama ke apa ke, rumah yang kita diami tu, kita kena sentiasa bagi aura-aura positif kan. InsyaAllah tak ada gangguan apa-apa. Dan aku harap pun selama hari ni kalau aku buat video ataupun yang ke depan, aku harap aku tak diganggu dengan benda-benda yang pelik lah, InsyaAllah. So, sampai di sini saja perkongsian untuk hari ini. Ada lagi cerita-cerita berkaitan dengan benda-benda bunyi-bunyi ni, aku akan cerita di video yang akan datang. Sekiranya ada kesilapan dalam pembicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.